Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Profesor Dr. Rozaini binti Khairuddin serta tenaga pengajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia dan rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati. Izinkan saya memulakan pembuka bicara dengan serangkap pantun. Melati kuntum tumbuhnya melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Dengan ini, saya mulakan pembentangan saya mengenai tokoh pilihan saya iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yusof bin Hassan. Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yusof bin Hassan merupakan anak jati dari negeri Jelapang Padi, Kedah Darul Aman. Beliau dilahirkan pada 20 Januari 1940 di Hospa, Citra, Kedah. Peningkat awalnya beliau mendapat pendidikan di Sekolah Melayu Hospa pada tahun 1947 hingga 1951. Seterusnya pada tahun 1956, beliau telah melanjutkan pelajaran di sebuah sekolah swasta iaitu Sekolah St. Michael di Alustar. Di sana, beliau telah mengambil peperiksaan LCE pada tahun 1956 dan telah lulus dengan cemerlang. Kemudian, beliau telah menyambung pengajiannya di Pusat Latihan Harian DTC di Alustar pada tahun 1959 dan memperolehi Certificates of Education. Selepas itu, beliau telah menyambung pelajarannya di Universiti Malaya dan telah lulus Sarjana Muda Sastra pada tahun 1969. Beliau seterusnya meneruskan pengajiannya hingga memperolehi diploma pendidikan di universiti yang sama pada tahun 1970. Kemudian, beliau meneruskan lagi pengajiannya pada tahun 1975 di peringkat sarjana di Universiti Sains Malaysia ataupun USM. Untuk mempertingkatkan lagi bidang pendidikan, beliau seterusnya menyambung pembelajaran untuk mendapatkan PhD di Australian National University pada tahun 1985 dan memperolehi ijazah Doktor Falsafah. Pada peringkat awal, iaitu sejak tahun 1960, beliau telah bertugas sebagai guru di sekolah rendah. Ketika mengajar di sekolah rendah itulah beliau menyambung pelajarannya di DTC Alustar. Apabila beliau tamat berkursus, beliau ditempatkan pula di sekolah menengah bermula pada tahun 1970. Pada tahun 1985, beliau mula bertugas di Universiti Utara Malaysia sebagai pensyarah di Sekolah Bahasa dan Pemikiran Saintifik. Seterusnya, beliau dilantik sebagai dekan. Beliau dianugerahkan gelaran Profesor dalam bidang pemikiran saintifik pada tahun 1999 yang merupakan satu bidang baharu di Universiti Utara Malaysia pada ketika itu. Kemudian beliau bertugas sebagai Profesor di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bagi mengenangkan jasa yang telah dicurahkan sepanjang perkhidmatannya, beliau telah dianugerahkan Bintang Khidmat Masyarakat pada tahun 1986. Seterusnya pada 1988, beliau dianugerahkan pula Ahli Mahkota Kedah. Pada tahun 1998, beliau turut menerima anugerah Tokoh Guru Kedah dan Ahli Mangku Negara. Pada tahun 2000 pula, beliau mendapat anugerah Datuk Setia Diraja Kedah daripada Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang membawa gelaran Datuk. Mengapa saya memilih tokoh ini? Tingginya jasa dan bidang beliau dalam bidang sastra dan psikologi dan kegigihannya mencari ilmu walaupun berasal dari keluarga yang susah telah memberikan inspirasi kepada saya untuk menjadikan beliau sebagai tokoh pilihan saya. Dari beliau, saya belajar bahawa kesusahan dan rintangan yang dihadapi merupakan cabaran untuk ditempuhi. Beliau selalu menegaskan berjaya atau sebaliknya semua itu memberi kita kekuatan untuk terus berjuang. Dalam mengenalinya, jika diteliti, beliau sangat merendah diri terutama dalam menjaga tutur kata. Di antara kata-kata terakhir beliau semasa menghadiri majlis ilmiah ialah tulislah sebanyak mana sesuatu yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Sumbangan utama dalam bidang psikologi adalah di antara teori yang diketengahkan oleh beliau adalah teori sistem pemikiran bersepadu dan teori SPBK. Ini menerapkan konsep pemikiran kerohanian, konsep pemikiran kebitaraan, konsep pemikiran kesaintifikan dan konsep pemikiran kekreatifan. Apakah kaitan konsep-konsep ini dalam masyarakat masa kini? Sebagai manusia juga, kita sepatutnya mempunyai keempat-empat jenis pemikiran tersebut untuk membantu kita ke arah kehidupan yang sejahtera.
Untuk itu, kita seharusnya mempunyai kepercayaan agama, minda yang bijak serta berusaha untuk mempertingkatkan diri, mempunyai kemampuan berfikir secara logik dan benar, disertai fakta yang kukuh dan bernas. Keempat-empat konsep pemikiran iaitu kerohanian, kebitaraan, kesaintifikan dan kekreatifan adalah penting dalam kehidupan seharian. Hal ini disebabkan teori ini lebih bersifat menyeluruh bagi seseorang yang beragama Islam. Teori yang diperkenalkan oleh beliau bukan sahaja boleh diguna pakai dalam bidang kritikan sastra, malah ia juga diguna pakai di dalam bidang politik, sains dan lain-lain. Dengan ini, saya tamatkan pembentangan saya. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Rozaini kerana ilmu ini diberikan Profesor kepada saya, dan juga saya ingin berterima kasih kepada Tuan Empunya Blog yang banyak menceritakan dan menerangkan kisah-kisah sastrawan dan tokoh yang saya pilih, iaitu pemilik blog Santapan Minda, Encik Abdul Karim dan Encik Usairi Hussein dari blog Wadah DBP. Saya akhiri pembentangan saya ini dengan serangkap pantun. Bunga raya di atas para, anak dusun pasang pelita, kalau tersirap tutur dan bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.